Okey, hai, nama saya Nurul Kishwara binti Majusur, nombor matrik saya 295589. So, pada bahagian saya akan mencerita apa yang berlaku di dalam artikel yang dipilih oleh kami. Jadi, artikel ini menyatakan iaitu pada tahun 2016, emas kembali menonjol di kalangan pelabur-pelabur iaitu terutamanya pelabur-pelabur daripada luar negara. Permintaan pelaburan terhadap emas meningkat sebanyak 70% dan dana dagangan bursa iaitu ETF mencatatkan aliran masuk pelabur tertinggi yang kedua di dalam sejarah. Banyak pelabur-pelabur luar melabur emas sebagai safe haven dan yang paling penting iaitu fenomena daripada AAOIFI yang melancarkan standard baru menarik perhatian pelabur-pelabur Islam untuk melabur emas di peringkat global. Jadi di sini timbulnya spekulasi bahawa bolehkah negara luar melaraskan pelaburan emas yang berteraskan undang-undang Islam dan mengapakah kewangan Islam mesti ditransfer di peringkat global. Jadi mari kita bincangkan dengan lebih lanjut. Di manakah isu ini berlaku? Isu ini berlaku di negara-negara dengan bursa antarabangsa seperti di Amerika Syarikat, Eropah dan Singapura yang menghadapi kesukaran dalam menyelaraskan emas agar sesuai dengan peraturan muamalat. Memandangkan kebanyakan produk kewangan mereka adalah spekulatif atau menggunakan riba yang tidak diterima dalam muamalat. Di samping itu, institusi antarabangsa seperti World Gold Council dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang berpangkalan di Bahrain juga turut terlibat dalam memperkenalkan standard baru untuk produk pelaburan emas yang patuh syariah. Standard ini bertujuan untuk menggalakkan lagi pelabur Islam di seluruh dunia untuk mengambil bahagian dalam pasaran emas global dengan produk yang sesuai dengan prinsip muamalat. Okey, baik. Jadi, apabila negara-negara dengan bursa antarabangsa seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Singapura menghadapi kesukaran dalam menyelaraskan produk emas agar bersesuaian dengan peraturan muamalat, maka di sini timbulnya kesan ataupun masalah kepada pelabur-pelabur Islam. Jadi, mari kita lihat kesan yang pertama iaitu timbulnya ketidakpastian kepada pelabur Islam. Ketidakpastian mengenai dasar monetary atau undang-undang baru yang berkaitan dengan pelaburan emas di negara luar boleh menyebabkan ketidakpastian kepada negara kepada pelabur Islam. Jadi pelabur Islam mungkin berasa tidak selamat dalam melabur jika mereka tidak yakin ke arah tentang arah ataupun dasar pelaburan yang akan datang. Okey, baik, seperti riwayat Al-Tirmizi yang menyatakan la ya'bi'u fil sawkina illa liman qad tafaqaha fid din, iaitu yang membawa maksud jangan seseorang berjual beli di pasar kami kecuali mereka yang faqih di dalam agama. Jadi di sini pelabur Islam seharusnya mengkaji terlebih dahulu tentang situasi platform pelaburan emas yang hendak dilaburkan. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada kesan ataupun masalah yang kedua yang mungkin dihadapi oleh pelabur Islam, iaitu pelabur mungkin terlibat dalam transaksi yang dilarang oleh hukum Islam seperti spekulasi yang berlebihan atau perdagangan emas dalam bentuk derivatif yang tidak dibenarkan. Jadi dalam Islam, transaksi seperti ini dianggap tidak sah kerana ia boleh menyebabkan ketidakpastian dan risiko yang berlebihan kepada pelabur Islam. Jadi haram hukumnya kerana pelaburan tersebut tidak dibangunkan mengikut syariah, pelaburan Islam, dan juga mungkin pelaburan yang kita lakukan mungkin dilaburkan dalam sektor-sektor yang tidak patuh syariah yang melibatkan perjudian, riba dan juga gahra. Okey, terdapat dalil ataupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan larangan bagi orang Islam untuk tidak beramal dengan perbuatan riba, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan balasan serta azab yang pedih bagi mereka yang melanggarnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah iaitu wa halallahu al-bai'a wa harama ar-riba, di mana membawa maksud pada hadap Allah telah menghalalkan berjual beli dan telah mengharamkan riba. Oleh itu umat Islam ataupun pelabur Islam seharusnya menjauhi sesuatu yang mungkin mempunyai unsur riba di dalam setiap jual beli ataupun pelaburan yang dibuat. Okey, seterusnya kesan ataupun masalah ketiga yang mungkin terjadi daripada isu ini ialah mungkin membawa kepada penyalahgunaan dan ketidakadilan. Okey, seperti yang kita ketahui, apabila pelabur Islam tidak melabur pada platform yang tidak berasaskan piawaian yang ditetapkan oleh syariah, ini mungkin dapat menyebabkan pelaburan dapat disalahgunakan. Baiklah, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Taubah, wallazina yaqnizuna al-zahaba wa fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim, yang mana membawa maksud dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperik sakitnya. Oleh itu umat Islam ataupun pelabur-pelabur Islam seharusnya membuat
pelaburan dan membelanjurkannya ke jalan yang diredai oleh Allah. Oleh itu, sebelum membuat pelaburan, pelabur Islam seharusnya melabur di platform yang menjamin pelaburan produk emas yang ditetapkan oleh syariah. Itu sahaja daripada saya. I will pass for the next presenter. Thank you. Untuk menangani cabaran dalam mengaplikasikan prinsip muamalat di peringkat antarabangsa, beberapa penambahbaikan dan strategi boleh diambil oleh pihak berwajib, institusi kewangan dan pasaran kewangan global. Yang pertama, membangunkan lebih banyak produk syariah yang inovatif. Institusi kewangan boleh mencipta produk baru yang memenuhi prinsip muamalat tanpa bergantung kepada sebarang spekulasi atau riba. Contohnya, produk emas digital patuh syariah, emas simpanan yang boleh diakses secara dalam talian atau ETF emas yang dikelola secara fizikal boleh menjadi alternatif untuk menarik pelabur Islam ke pasaran. Produk-produk ini perlulah disahkan patuh syariah oleh badan yang diiktiraf untuk meningkatkan keyakinan pelabur. Penciptaan produk kewangan yang inovatif dan patuh syariah berlandaskan prinsip muamalat amatlah didorong oleh dalil Al-Quran dan hadis yang menekankan tentang keadilan, ketulusan dan larangan riba dan gharar. Nabi Muhammad SAW melarang bentuk jual beli yang tidak jelas atau mengandungi spekulasi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nahnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i asati wa an bai'i qarari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-hasyah dan jual beli qarar dengan memastikan produk seperti emas digital atau simpanan emas patuh syariah. Institusi kewangan dapat mengelakkan sebarang unsur ketidakpastian atau spekulasi yang bertentangan dari prinsip muamalat. Penambahbaikannya seterusnya ialah menetapkan piawaian global bersama untuk produk patuh syariah. Institusi seperti Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution dan World Gold Council boleh bekerjasama dengan badan pengawal selia antarabangsa untuk menetapkan piawaian global yang lebih jelas dan seragam bagi produk yang patuh syariah. Ini memudahkan penyelesaian antar negara dan mengurangkan kekeliruan mengenai pematuhan syariah serta memudahkan akses pelabur Islam kepada produk yang disahkan patuh syariah di peringkat global. Dalam satu hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mendorong umat Islam untuk mencari kekayaan dengan cara yang halal. Melalui produk kewangan Islam yang mematuhi muamalat, institusi kewangan boleh membantu umat Islam mencapai kekayaan dengan cara yang halal sambil mematuhi prinsip syariah. Seterusnya, kajian oleh World Gold Council dan Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution mendapati bahawa pengenalan syariah standard number 57 on gold and its trading control membolehkan produk seperti emas digital, emas simpanan dan ETF emas berlandaskan fizikal disahkan patuh syariah. Ia dapat memberi alternatif kepada pelabur Islam yang ingin menghindari riba dan gharar. Ini bukan sahaja menunjukkan permintaan yang besar, tetapi juga peningkatan keyakinan pelabur Islam terhadap produk yang diiktiraf dan patuh syariah. Penambahbaikan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan dan kesedaran global tentang kewangan Islam. Institusi kewangan boleh melakukan kempen kesedaran dan pendidikan di pasaran antarabangsa untuk memperkenalkan prinsip kewangan Islam dan muamalat. Ini termasuk penerangan dan pendedahan tentang kebaikan dan etika kewangan Islam serta bagaimana ia dapat menyumbang kepada kestabilan pasaran antarabangsa. Kesedaran yang lebih tinggi dapat menarik minat institusi bukan Islam untuk menyesuaikan produk mereka agar patuh syariah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menguatkan lagi kepentingan menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kerana setiap makhluk mendoakan orang yang menyebarkan kebaikan. Ia juga menegaskan pentingnya menyebarkan kebaikan dan ilmu dalam konteks kewangan Islam. Menyampaikan prinsip muamalat dan etika kewangan yang adil adalah cara untuk membawa kebaikan dan kestabilan kepada masyarakat luas. Dengan mengimplementasikan strategi ini, pasaran kewangan antarabangsa dapat menjadi lebih inklusif untuk pelabur Islam sambil memastikan prinsip muamalat dihormati. Ini bukan sahaja akan memperluas pilihan pelaburan bagi umat Islam, tapi juga akan meningkatkan kestabilan dan kepercayaan dalam pasaran kewangan global. Kesimpulan yang dapat dibuat melalui cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan prinsip muamalat dan kewangan Islam di peringkat antarabangsa ialah bahawa
Walaupun kewangan Islam menawarkan lebih banyak sistem yang stabil, adil dan beretika, ia masih menghadapi rintangan dari segi perbezaan budaya, peraturan dan kefahaman antarabangsa. Kesukaran dalam mempromosikan nilai-nilai ini menunjukkan keperluan untuk kita lebih banyak usaha dalam aspek kesedaran, pendidikan dan inovasi produk kewangan patuh syariah. Institusi kewangan dan pihak berkuasa boleh mengembangkan produk yang bukan sahaja patuh syariah tetapi mudah diterima oleh masyarakat antarabangsa. Di samping itu, kempen kesedaran dan pendidikan memainkan peranan penting dalam menjelaskan manfaat dan kestabilan yang ditawarkan oleh kewangan Islam. Dengan pendekatan yang lebih strategik, berperingkat dan melibatkan badan-badan syariah yang berwibawa, cabaran-cabaran ini dapat diatasi untuk memperluas penerimaan kewangan Islam dan meningkatkan lagi keyakinan pelabur antarabangsa untuk melabur dengan prinsip muamalat.